Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana alaika. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Ta'ala, salam fitness call bersiri ke-79 insya-Allah. Alhamdulillah. Puan Ropiza mana tadi? Positif COVID. Innalillah. Pada jemaah kita yang menonton yang Allah uji dengan COVID, innalillah wa inna raji'un. Itu kalimah terbaik, kalimah istirja dalam semua keadaan, bilhal, dalam semua keadaan musibah yang menimpa dan membuat kita musibah yang boleh mengundang resah, ya, COVID kan, keresahan boleh mengundang kita gelisah. Jadi sebutlah innalillah, ya. Ingat, melalui jalan susah, jalan musibah, tujuannya untuk kenal Allah. Tiada kerugian bagi orang beriman jika ia melihat semuanya dengan kebesaran Allah Ta'ala. Tak ada kerugian. Jangan salah kita menyingkapi apa yang berlaku dalam hidup kita ini. Jangan sampai kita terhijab daripada untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selalu saya katakan, kita nak kenal Allah dengan jalan mana? Anak mau bagi 8 tahun bagi sana ke ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. 8 tahun. Masya Allah. Bagus. Peminat cilik. Peminat cilik. Ya, yelah. Kalau tak minat, tak tengok tak. Baguslah tu. Didik anak pada awal suka pada agama. Alhamdulillah memang pengajian ni sesuai untuk dituntut oleh semua lapisan masyarakat. Alhamdulillah. Mengenal Allah itu dengan dua jalan. Sama dengan jalan Alhamdulillah atau dengan jalan Innalillah. Kedua-duanya ini pastikan bertemu kepada Allah. Pastikan. Dengan apa? Dengan kefahaman yang benar. Dengan kefahaman yang benar. Jangan kita tersilap langkah. Jujek, anak jerit, mama Ustaz Farid. Oh, tu dia. Ropiza Idris, saya simpan sikit saja. Alhamdulillah, saya istiqamah majlis ilmu jika kita bertemu dengan urusan kerja. Ropiza Idris, haza min fali. Bagus. Alhamdulillah. Ingat, apapun keadaan kita, biarkan keadaan dengan keadaannya. Kuasai keadaan dengan keimanan. Tajuk kita pada pagi ini, saya tak tulis caption. Tajuk kita adalah acara bebas. Kita nak membahaskan bebaskan. Kita pernah bahas tajuk ni, tapi saya nak bahaskan lagi tentang bebaskan jiwamu. Bebaskan jiwamu. Jangan biarkan jiwa kita terpenjara dengan keadaan yang ada. Nama saya sama nama suami. Alhamdulillah. Nama suami apa? Farid. Nama saya Faridul Firdaus. Mak saya bagi tu. Bukan kaleng-kaleng tu. Mak bagi. Zauja Amin. Anak lelaki. Betul. Saya amat peminat cilik. Tak percaya. Kan? Alhamdulillah. Kalau budak-budak minat, mak budak, bapak budak tak minat, something wrong.
Terengganu banjir, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, banjir. Lepas tu dengan di Sumatera sana dan beberapa tempat kena impaknya kesan di KL kan, gempa bumi kan, gegaran, Allahu Akbar. Ini semua tanda-tanda sebenarnya satu peringatan, peringatan yang bagi yang beringat, bagi yang mengambil ingat. Sebab ada orang tak ingat. Dan bagi pun tak ingat. Nama anak saya Muhammad Farid Azafi, alhamdulillah hazah min fadli rabbih. Mudah-mudahan. Mak-mak ni kena niatkan. Saya ni mak saya niatkan ni, mak daripada nak lahir tu letak nama tu memang kata mutiara syurga ni, cakap ni mutiara kata-kata dengan kata-kata syurga. Alhamdulillah. Dengan mak ayah kan. Jadi kalau dari mak ayah minat agama, insya-Allah anak-anak. Dia kita beranak ni kita tak pasti siapa yang menjadi, sebab bukan kita yang bagi jadi anak kita. Baik buruk ni bukan atas kita. Tapi usaha seorang mak ayah itu mendidik anaknya untuk dikenalkan kepada agama, itu satu usaha yang Allah kira. Walaupun Allah takdirkan sebaliknya, tapi kita dah buat yang terbaik. 7 dan 11 tahun, alhamdulillah. Masya Allah. Bolehlah nanti kita buat pengajian balik untuk orang kata apa, syabab ataupun untuk anak-anak nanti. Boleh, kita akan buat nanti. Yana Ghazali murid baru, ahlan wa sahlan. Masya Allah, saya ni nak, orang kata apa, nak mengaku murid tu tak layak saya ni kan, tak layak untuk digelar guru tu, suka satu kelayakan yang besar. Oh ni murid saya ni, Allahu Akbar kan. Kita sama-sama nak berpimpin tangan, nak dibimbing untuk menuju ke Allah Ta'ala. Itu saja. Yelah, kerana orang kan, ni anak murid saya ni kan, anak murid saya kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Teruskan istiqamah. Untuk fitness kolbu, memang perbincangan dia lebih terbuka begini, cara dia santai. Fitness kolbu, untuk malam saya lebih dah official. Untuk malam kita fokus kepada munajat umat, kemudian kita dah fokus kepada amalan bacaan suratul hadid, surah Al-Kahfi kan. Kemudian kita kupas berapa poin-poin penting, sebab kita dah masuk pada perbincangan sunatullah dalam kehidupan. Kita banyak kepada untuk murajaah dan kita recovery balik perkara-perkara yang menjadikan gangguan dalam sudut pandang kita, insya-Allah. Dan peminat Ustaz Tri pada pelbagai golongan usia, anak saya bongsu umur 6 tahun pun kena nama. Masya Allah, 6 tahun pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kelas hari Ahad, itu pun official juga. Itu lebih fokus pada perbahasan. Saya lebih tekankan kepada yang nak mengikuti pengajian ni. Setiap banyak dah pengajian kita start pada PKP dulu sampai sekarang. Banyak poin-poin penting, kata-kata yang subhanallah, yang Allah ilhamkan dengan perbahasan melalui soft itu. Banyak yang Allah izinkan untuk dikupas. Kemudian dengan kelas pada hari Ahad, pada hari Ahad baru 2 tahun Tuan Hafizi Hamzah baru 2 tahun tu, Masya Allah. Digoda syaitan terus, innalillah. Bagaimana tidak digoda syaitan kalau apa yang syaitan suka ada dengan kita, sampai syaitan boleh menggoda kita. Nak mengalau anjing, jangan dengan tulang. Atau nak mengalau musuh, jangan perkaranya disukai musuh, ya. InsyaAllah puannya Anak Ghazali boleh, insyaAllah. Dia tak ada istilah terlambat atau istilah lewat. Istilahnya adalah bagaimana kita nak menyerap semua yang nak dipelajari. InsyaAllah, insyaAllah. Yang mana diuji dengan kesakitan, ingat. Yang mana diuji kesakitan, ingat. Yang menyembuhkan itu Allah, sihat itu bukan pada ubat, sihat itu pada sembuh itu pada Allah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT membebaskan jiwa. Ingat, jiwa ni tidak boleh dipenjara dengan dunia. Pertama, apa yang nak dibebaskan? Jiwa ni.
Orang kata jiwa-jiwa ni perbahasannya tentang hati lah. Kita cerita tentang fitness kolbu. Fitness kolbu. Hasliza So'ib, doakan saya kalau masuk dalam malam. InsyaAllah, memang kalau malam ni memang saya mula agak lewat kan, pukul 11 suku, sebab saya terikat dengan tempat untuk sampai, mengambil masa sikit. Dan ini rezeki pada Allah Ta'ala, hasil daripada PKP itu hari, dan Allah izinkan untuk kita terus bersiaran dan ilmu yang banyak untuk kita bincangkan. Dan tetap dimulakan juga permulaan saya kuliah di masjid-masjid, itu mesti dikekalkan juga. Jadi pertambahan kat situ. Jadi kekangan masa tu kan. InsyaAllah. Apapun ambil mana yang Allah izinkan, insyaAllah. Doa Allah bantu, insyaAllah. Baik. Bebaskan jiwa. Itu ulang balik. Jiwa ni adalah perkara yang menjadi keutamaan dalam hidup kita. Hal-hal keadaan dalam hidup ini, orang jarang nak kaitkan dengan jiwa, orang kaitkan dengan hati. Walhal jiwa itu, hati itu merujuk pada jiwa al-qalb, jiwa. Orang ramai kata, aku sakit hati. Perkataan yang biasa orang guna, sakit hati, sakit hati, sakit hati. Dan ini selalu saya ulang. Hati yang orang sakit hati itu, hati dia sakit. Tapi alang-alang nak mengaji bab hati, kita guna perkataan yang lebih tepat, kita gunakan jiwa. Jangan guna perkataan sakit hati dah, kita guna sakit jiwa. Boleh? Sakit jiwa aku. Tu dia. Kita guna perkataan sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa, kalau kita faham maksud sakit jiwa, orang yang tiada faham tentang kehidupan dunia. Dia lost. Orang yang lost. Sakit jiwa, hospital sakit jiwa. Tengok hidup dia. Tak fokus. Tak fokus, dah tak boleh buat apa dah sebenarnya. Walau itu sebenarnya, bila jiwa dia tekanan, pergi pada mental, out of coverage. Walau sebenarnya, tidak sampai kena jadi macam tu pun. Itu sebenarnya orang yang masuk hospital sakit jiwa tu sebenarnya dia dah pergi kepada tahap pemikiran yang dah terganggu. Dah crash dah pemikirannya. Mungkin sampai urat, saraf, apa otak semua dah terganggu. Tapi sebenarnya soal sakit jiwa ni adalah perkara yang tidak memberi kepuasan pada jiwa. Maka contoh tidur tak cukup, makan tak cukup, apa benda yang tak cukup, maka kita badan akan sakit. Betul tak? Bila badan tak cukup segala nutrition yang ada, tak cukup zat, tak cukup makan, semua tak cukup, maka muka sakit. Maka orang yang sakit jiwa ni, dia tak cukup makanan jiwa. Sakit jiwa. Sekarang ni, kenapa tak nak akui bahawa jiwa itu tak apa, tengok ulangan Puan Kalsum Abu Bakar, tak apa. Kelas kita banyak very start, boleh tengok ulangan. Bila cakap sakit jiwa macam berat kan Ustaz? Ya, sebenarnya itulah dia. Memang berat. Jiwa ni bukan perkara yang boleh dibuat main. Jiwa ni perkara yang mesti diperhatikan dan mesti diperhalusi dengan cermat. Kerana jiwa lah tempat Allah tengok kita. Allah tengok dekat jiwa. Main-main ke kalau Allah nak tengok? Kita orang tengok baju pakai tak betul pun nak keluar rumah. Hai Allah. Asal nak keluar saja mula ikan orang tengok ke orang. Nampak tidak? Bebaskan jiwa. Nafsu tidak boleh bebas. Nafsu perlu dipenjarakan. Sekarang terbalik. Jiwa yang terpenjara, nafsu yang bebas. Sekarang bebaskan jiwamu, penjara nafsumu. Nafsu perlu dipenjara. Ataupun nafsu ni, dia ibarat binatang buas. Nafsu ni umpama naga. Nafsu ni umpama binatang buas. Dia tak boleh bebas. Dia kena ikat. Binatang ni dia kena ikat. Dia kena pegang, pegang macam tu boleh bergerak. Pegang pun bergerak. Yang akan mengendalikan ataupun yang mengemudi nafsu itulah kolbu. Jadi yang nak kena bebaskan kolbu. Sekarang kolbu yang terikat. Kolbu diikat dengan dunia. Bila kolbu dah diikat, dia terikat, maka nafsu yang belasah dia. Nafsu belasah macam mana? Dia carik-carik, dia bawa kepada perasaan, kebendaan. Sebab nafsu yang lead sekarang ni. Asal kena sikit, terasa hati. Tak boleh. Jadi sekarang ni tugas kita adalah nak
bebaskan. Sekarang bebaskan jiwa, pergi counter balik nafsu yang tengah bebas tu. Tangkap balik nafsu tu. Ni saya bahasa mudah lah. Umpamanya begitu. Jiwa boleh tenang walaupun duit dalam poket RM5. Sebab jiwa bukan perlukan duit. Jiwa perlukan rezeki. Rezeki itu perlukan Allah. Tak perlu cakap rezeki anak-anak, Allah rezekikan, cukup. Dia bukan rezeki anak-anak. Rezeki itu rezeki Allah yang diberi pada anak. Jadi bukan rezeki anak-anak, rezeki Allah. Dia ubah perkataan tu kadang-kadang datang daripada kadang kita ikut-ikut keadaan. Rezeki anak-anak dah. Rezeki anak-anak, rezeki kita tak ada. Rezeki pada Allah. Huwa Razzaq Zul Quwwatil Matin. Allah rezekikan. Kita menumpang rezeki Allah, tak ada menumpang rezeki anak. Tapi asbab kita dapat rezeki itu mungkin daripada keberkatan daripada seorang anak, boleh. Asbab kita dapat rezeki itu daripada keberkatan seorang isteri. Banyak ustaz. Asbab dapat rezeki itu daripada keberkatan daripada seorang mak ayah mendoakan anak dia, boleh. Rezeki datang dengan berkat. Benda yang berkat tu direzekikan. Bila marah mula simpan sakit hati. Ya, sebab marah itu marah kepada apa? Saya cakap marah nafsu, bukan jadi pemarah. Marah nafsu dengan kolbu. Orang yang pemarah dengan nafsu. Nafsu itulah kolbu. Bukan. Nafsu bukan kolbu. Normal lah Saleh. Nafsu bukan kolbu. Perasaan. Nafsu itu adalah terjemahan. Dia daripada kejadian yang satu juga, roh. Daripada kejadian roh yang rahsia Allah, maka dijadikan tentang qalb, jiwa. Cuma panggilannya wa nafsin wa ma sawaha. Nafs, nafas, nafs. Tapi yang akan lebih besar, dia dalam satu, orang panggil apa? Dalam satu unsur yang sama. Unsur yang sama. Tetapi chemical reaction berbeza. Unsur udara. Tapi dalam itu ada natrium, oksigen, karbon dioksida. Begitu dengan roh. Dia unsurnya gaib. Kolbu unsur gaib. Nafsu unsur gaib. Tapi nafsu bukan kolbu. Tapi digabungkan dengan panggilan nafs, napas. Napas. Ya. Baik. Ustaz, macam mana dengan yang marah yang melampau dalam satu-satu perkara? Samalah Puan Julenah. Jujek belum lagi. Belum baju kafan belum lagi. Bila marah yang melampau, marah yang melampau bermaksud jadi ikut nafsu. Marah yang melampau itu ikut nafsu lah. Dia tak ada marah yang melampau. Dia tak ada melampau. Anis tak ada lagi. Jujek nanti baju kafan, tunggu saya keluarkan sampel nanti. Hai, nama nak beli ke? Ada. Semua mana yang ni kena beli. Mana siapa yang agak-agak nak kena dikafankan kena beli baju kafan ni. Semua lah yang menonton kan. Dah ada lah nanti. Kadang-kadang keliru nak kawal sakit hati Ustaz. Kita keliru sebab nafsu masih ada. Zarina Darmawan. Kita keliru sebab kita tak fokus kepada perbincangan kolbu. Kita fokus pada perbincangan nafsu sebenarnya. Contoh, keliru contoh ya. Okey, baik. Kita pergi kepada perbincangan hidup. Semua RF kena beli, tahu tak apa. Itu baju akademi ya. Semua baju akademi, baju kafan. Okey. Sekarang ni bila kita sakit hati, ambil tagline ni, ambil perkataan yang kita faham. Sakit hati sebab hati itu sakit. Okey. Macam mana kita nak kawal marah? Sekarang macam ni, kita faham dulu. Sakit hati sebab hati itu sakit. Kalau hati itu sakit, macam mana nak kawal? Macam mana nak kawal? Sebab orang tengah sakit. Bila orang tengah sakit, dia akan berada di dalam kawalan. Habis orang tengah sakit. Apa orang nak buat pun buat. Sekarang marah itu perasaan. Marah itu nafsu.
Apa benda yang duduk pada perasaan, itu nafsu. Itu nafsu lah. Okay? Perasaan marah. Tinggal lagi, bila kita boleh menguasai perasaan, disebabkan apa kita boleh menguasai marah? Sebab hati kita sihat. Jiwa kita sihat. Okay, sekarang ni berbalik kepada isu, macam mana jiwa boleh sihat, Ustaz? Okay, jiwa boleh sihat, saya ambil contoh begini. Macam mana badan kalau sihat? Cukup makan, cukup tidur, cukup, semua cukup. Maka dia akan sihat. Macam mana nak tahu cukup, Ustaz? Nak tahu cukup ni, dia segarlah badan tu, cukup lah tu. Dia tak ada apa-apa isu lah. Tak ada nak terkena dengan, tak boleh nak sejuk, tak boleh nak panas, tak boleh. Dia banyak pantang larang. Kalau banyak pantang larang tu, banyak tak sihat lah. Kalau jenis pantang sapu, sihat lah tu. Melintang lalu, membujur sapu. Badan sihat. Cuba tengok tengah sihat. Ada alahan apa-apa? Tak ada. Dia badan tak sihat, bermaksud ada alahan. Itu tak boleh, ni tak boleh, pantang banyak. Pantang banyak. Jadi kalau hati yang sakit, banyak pantangnya. Tu tak boleh, ni tak boleh. Jadi orang susah dengan dia. Sebab tu Nabi SAW, dia ni tak kisah hal dunia. Nabi tak ada istilah pantang hal dunia, cerewet hal dunia. Terutama bab makan. Saya beli sek rangkaian jenazah, letak dalam bilik, tengok-tengok hari sehari bawa saya bilik jenazah. Alhamdulillah, baguslah. Sekarang ni, nak bagi perbincangan kita, nak fitkan balik hati tu. Pertama, perbincangan kita, bebaskan hati dulu. Hati tu sakit sebab terpenjara. Sebab dia dipenjarakan oleh dunia. Perbincangan semua nak dunia. Okey, contoh. Tadi sakit hati. Hati ni patut nak bincang tentang kasih sayang. Kasih sayang bercerita tentang Allah. Nak pergi cerita sayang tentang giliran lah, tentang belayan lah, tentang pandang-pandang jeling-jeling dari mata turun ke hati lah. Cerita sayang tu dah lama lah. Cerita sayang tu cerita memori daun pisang lah. Cerita sayang tu orang tu mana cerita tentang Allahnya? Bermaksud kita tak ada pengetahuan tentang Allah berkenaan kasih sayang. Lepas tu kita blur pula tu. Wallahu a'lam. Dah tak tahu lah tu. Bila tak tahu, tak cukup kefahaman kita tentang kasih sayang, bermaksud sakitlah hati tu. Sakitlah hati tu. Itu kalau kasih sayang pun dah tak cukup kefahaman dia. Nah, kalau kaya, kena daftar ke Ustaz jadi untuk di murid. Ya, ada link dia, tapi sebenarnya Allah, cek lagi sekali ni. Saya ni, yelah, kan nak mengaku murid ni bukanlah. Saya buat link tu bukan suruh daftar jadi murid, sebenarnya nak jadi penuntut ilmu supaya menjadi saksi daripada Allah Ta'ala. Andanya hari-hari tengok. Sebab kita tak nak jadi sia-sia, ya. Sebab ada orang kena buat amalan jadi sia-sia. Tak nak jadi penuntut yang official. Supaya anda jadi penuntut ilmu. Penuntut ini dia jadi lain sikit. Sebab dia nak memahami dengan lebih dalam. Dia nak mengikuti dengan lebih jelas. Dia bukan sekadar mencari-cari. Tapi dia nak menterjemahkan apa yang dipelajari, insyaAllah. Boleh PM link mana-mana sahabat yang ada link, tolong bagi. Saya sahabat bantu yang mana-mana yang ni, boleh. Jadi bebaskan nanti itu. Bebaskan dia. Bila dah bebas, kita bebaskan. Jangan terperangkap dengan perbincangan. Sekarang ni perbincangan saja, kaya saja bincang bab harta. Allah, sakit hati tu. Hati tu dah sakit, percayalah. Kita dah lama hati kita disakiti oleh kejahilan kita sendiri. Kita salah dalam pembawakan dan salah dalam sangkaan. Salah sangka kita tentang kasih sayang. Bebaskan hati dulu. Bila cerita kasih sayang, jangan cerita tentang orang dulu. Ini langkah pertama. Bebaskan dulu sidang Jemaah Yang Mu'talah. Bagi yang baru mengikuti pengajian, ataupun yang sedang mengikuti dan dah lama mengikuti, ingat, bila orang kata sebab semua perkara di atas muka bumi ni dia berbicara soal sifat sebenarnya. Sifat kasih sayang, sifat kaya, sifat rezeki, sifat kuat. Allah, ya Allah, Ustaz Adi Hidayat, Masya Allah, itu guru besar, itu Syekhul Kabir. Anak ni habuk pun tak ada, InsyaAllah. Jadi baik, yang mana-mana nak jadi penuntut tu boleh tadi berhubung dengan ada Cik Nak kita, atau sesiapa yang boleh
volunteer. Memang ni kita tak ada, oh ni official admin, tak ada. Kita tak ada nak ni letakkan. Mana-mana nak volunteer untuk kerja dakwah, silakan. InsyaAllah nanti doakan untuk sebelum puasa nanti. Saya akan buat satu perjumpaan. Itu hari saya dah cakap. Tapi izinkan untuk doa, satu perjumpaan official. Saya harap yang mana yang mengikuti yang dah ni, bagi ruang sekali untuk turun, untuk kita pelancaran secara official. Dan kita akan bagi sijil, bukan orang kata sijil, ialah penyertaan. Sijil keahlian. Bukan apa, ahli-ahli ke bukan saya nak create follower, tidak. Wallahi, saya bukan nak create follower, tapi kita nak biar jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Dan saya pula, biar Allah tengok bersungguh kita nak nyampaikan apa ilham dan apa ilmu yang Allah bagi tu. InsyaAllah. Okay, baik. Bantu ya. Tubuhkanlah sendiri. Saya tak ada nak buat apa. Ini kan semua pelajar-pelajar profesor ni, ini pelajar PhD ni nak ambil doktor, takkanlah semua nak kena bersuap kan. Tawarkan diri untuk bersama dalam menyebarkan agama ni. Siapa-siapa kita, siapa-siapa boleh bantu untuk mengembangkan dakwah ini. Tak ada masalah, insya-Allah. Nah, benar Tuan Syed Yusof. Ini perjuangan yang besar. Macam mana nak bebas? Asyik terbabas. Asal nak bebas, dia terbabas. Asal nak cerita kasih sayang saja, Allah. Asal kasih sayang dia, cerita pasal manusia. Asal kaya dia, terbabas harta. Asal rezeki dia, terbabas duit. Allah. Terbabas. Yang nanti, tarikh itu nanti saya akan buat. Mana yang tak, Ustaznya ini semua ARF je ke? Tak, semua siapa-siapa nak datang, kita buat. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bantu. Ya. Nampak? Ini, pegang kata kunci ni dulu. Bebaskan hati. Aku tak nak terperangkap dengan perbahasan yang terikat dengan perasaan, keadaan, kebendaan. Tengok topik. Topik dia adalah, orang nak cerita tentang kasih sayang. So, apa yang kita faham tentang kasih sayang? Ini yang kita kena orang kata raikan hati jiwa kita. Boleh yang tak dapat hadir pun tak apa. InsyaAllah, don't worry. Yang tak dapat hadir pun boleh. Saya faham ada yang jauh kan, yang kat Singapura pun ada, kat Indonesia pun ada. Kan, takkan nak hadir juga kan. InsyaAllah. Nur Ziani Kardi, insyaAllah boleh. Ada cerita, asal cerita pasal keadaan kebenaran masuk ke SNT. Benar tu Puan Fazil Ahmad. Asal cerita poligami je, cerita perihal suami isteri. Allah, itu bukan poligami. Itu gumigami, polistrin. Asal cerita kaya, cerita harta. Itu bukan cerita kaya, itu cerita harta benda. Orang tipu, orang dengki, orang khianat. Saya akan buat sekali lah. Allahu Akbar, suami stroke. Allah, besar pahala Anis, Aidi. Allah. Tak apa, faham. Yang mana kekangan tak ada masalah. Memang kita akan buat online dengan live sekali. Online dengan live pula. Offline dengan live sekali. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh, tak masalah. Masya Allah, Pak Suhu daripada JB. Azam ya Fadil. Sila. Jadi sebenarnya mahnya untuk saya jauh di Sabah Ustaz, Masya Allah. Negara Johor kan Ustaz. Amboi, negara. InsyaAllah. Allahu Akbar. Dari Pahang, insya-Allah. Azamin fali Rabbi. Langkawi, Allah. Mudah-mudahan ini menjadi asbab penyatuan. Kalau boleh kumpul kita dalam ini. Kita nak faham kasih sayang. Apa itu kasih sayang? Yang sebenarnya, kasih sayang itu kembali kepada sifat nama Allah.
Nampak tidak? Tapi orang pelik. Orang tak boleh nak resap kasih sayang tu nama Allah. Sebab apa tak boleh nak resap? Sebab tak kenal Allah. Sebab tu contoh, yang susah bukannya soal dunia. Yang soal itu, yang susah soal penciptanya. Sebab kita tak faham selok-belok, kita tak faham tentang bahasa-bahasa Tuhan, bahasa-bahasa Allah. Kita tak faham. Kita yang faham, bukannya faham. Lain-lain sekali tak faham bahasa. Walaupun suami layan macam mana ke, isteri layan macam mana ke, dah buat macam mana pun tak faham bahasa. So, bila nak main langkawi, Masya Allah, arrange. Orang jemput, kita datang. Orang jemput, kita datang. Masya Allah, uruskan saja. Ya, sekarang itu cerita dia. Jadi makna kata, mengenal Allah ni tidak terhad kepada satu arah. Mengenal Allah ini adalah melibatkan semua alam ini, kejadian itu sebagai tanda-tanda untuk mengenal Allah. Dan mengenal Allah ni mesti dengan Allah melalui jalan ilmu yang dibahaskan, yang disyarahkan sebagai contoh kita bahaskan pagi ni. Ini jalan mengenal Allah. Dengan ilmu akidah lah. Yang kita bincangkan ilmu akidah. Cuma perbincangan kita ini adalah perbincangan kehidupan. Jadi cerita pasal kasih sayang. Mana mungkin saya, mana mungkin kena daftar jadi penuntut Ustaz? Tak semestinya kena daftar. Tapi daftar tu untuk diri sendiri, Puan Nurziani. Untuk menjadi saksi daripada Allah Ta'ala di sudut. Orang kata apa, ada bukti lah. Ada syariatnya. Itu saja. Saya sediakan platform saja. At least anak-anak kita boleh tahu, mak ayah aku ni mengaji kat Akademiatul Furqan. Cakap kat anak, kau ingat apa? Mak ayah tak tahu pasal kehidupan ke? Mak bercakap bukan berdasar pengalaman mak semata-mata. Mak bercakap dengan ilmu yang ada. Tu dia anak-anak pun nampak? Ustaz boleh datang ke? Saya insya-Allah mana-mana tempat Allah izinkan boleh datang. Walaupun jadual saya dah sedia ada, tapi boleh adjust lah. Tapi saya tak bagi jaminan janji. Tapi kalau ada aturkan dengan elok kena timing dia, insya-Allah kita boleh aturkan, tak ada masalah. Ya. Jadi sidang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Bila kena Allah, tak adalah cari salah. Tak adalah. Jadi sekarang ni kita nak mencari Allah. Kalau tak jumpa Allah, tu jumpa salah. Nak jumpa Allah itu mestilah dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Dia bukan boleh jumpa direct begitu sebab kita masih duduk pada makam syariat. Kita masih duduk pada makam asbab, makam alat. Jadi mesti ada perantara yang menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala melalui wasilah kejadiannya. Termasuklah sebagai contoh Allah jadikan suami isteri. Itu wasilah untuk mengenal Allah. Allah jadikan susah. Itu wasilah. Setiap perkara tuan-tuan. Bukalah mata hati. Doa kepada Allah. Ya Allah. Antara doa yang saya kongsikan kepada sahabat ARF kita semua. Ya Allah, kurniakan makrifat-Mu. Basirah-Mu. Pimpin daku dengan cahayamu. Ya Tuan Habib Zamzam. InsyaAllah itu aim saya. Kita akan buat universiti. Radatul Furqan. Universiti kehidupan. Orang boleh claim tentang kehidupan, life, University of Life. Tapi dalam kehidupan selagi mana tak berbalik dengan sifat Nabi SAW, itu bukan kehidupan, itu kematian. Ustaz Bari nak tanya Ustaz Imam di masjid mana? Di Al-Abrar, di Denai Alam. Al-Abrar, Imam Rawatib. Masjid tengah buat Masjid Al-Faridi. InsyaAllah doakanlah Allah izinkan berkhidmat lagi dengan rumah Allah sebagai imam, bantu-bantu kerja Allah. Ya Nurul Fazura, Allah dah jemput suami bersedar kasihan antara masa tak boleh letak kat. Ya, malah suami wasilah kasih sayang Allah. Postman datang. Jadi jangan jadi isu. Jangan jadikan isu postman itu. Kita kena ambil package itu. Apa yang dihantar itu. Kalau yang dihantar itu kasih sayang, sambut kasih sayangnya dengan Allah lah. Sebab Allah yang bagi. Takkan nak sambut kasih sayang dengan postman pula. Postman tu siapa? Tak ada kena-mengena dengan kita.
Jadi kalau kasih sayang itu datang, yang mengantar tu Allah hantar. Jadi sambutlah dengan Allah. Apa pula dengan diri, dengan postman. Tak ada kena-mengena. Ya, anak-anak wasilah kasih sayang kepada Allah, suami wasilah penghubung. Mesti ada penghubung. Dia tak tiba-tiba sayang Allah. Mana boleh begitu? Dan wasilah yang paling utama itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah saya akan cari tarikh yang besar. Mohon doakan sahabat semua, para jemaah semua doakan Allah permudahkan insyaAllah. Ya. Saya cadang nak buat di Masjid Julutong sini, tak Masjid Julutong, di Masjid Wilayah, 2 tempat. Tengoklah kat mana yang sesuai Allah takdirkan insyaAllah. Ya. Baik. Dia begitu. Jadi apa yang kita kena ingatkan di sini adalah dengan kita memahami hidup ini adalah wasilah ataupun penghubung kita kepada Allah. Sebab hidup bersifat mati. Mati yang hidup Allah, yang mati kita. Jadi kenapa kita tak boleh kenal hidup dengan Allah sedangkan sifat kita mati? Maka tak kenal Allah. Itu je lah. Memang saya akan buat nanti University of Life. Apa panggil? Revolution in thinking. Kita buat bahasa-bahasa autentik sikit lah, kan. Nama dah okey lah, Raudatul Furqan lah. Bebaskan jiwamu. Itu memang itu tagline dia. Bebaskan jiwamu. Kuasai kejayaan. Bebaskan jiwamu, kuasai kejayaan. InsyaAllah. MasyaAllah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jamiza Jamaluddin. Tak semua benda boleh kaitkan dengan Allah marah. Suami marah sebab hal dunia. Suami marah. Adakah tanda Allah marah? Tak. Tanda Allah marah itu tidak terjemah pada perbuatan makhluk semata-mata. Allah marah kita, boleh jadi kita jadi lalai, lara, kita istidraj. Senang kita simpulkan begini. Tanda Allah marah, Allah murka, Allah benci apabila kita itu jauh dengan ketaatan. Kita menjadi orang yang menyusahkan, kita jadi orang yang membebankan, kita jadi orang yang tidak menjadi manfaat kepada orang lain. Itu tanda Allah marah tu. Maksudnya kita tidak dipergunakan untuk jalan kebaikan. Dua perkara yang akan berlaku tadi kita. Sama ada kita ni menterjemahkan kemurkaan Allah ataupun kita ni menterjemahkan kekuasaan Allah. Kalau Allah takdirkan kita menterjemahkan kekuasaannya, kita akan semakin menjadi orang yang berguna. Walaupun dimarah oleh suami, marah dia, apalah kau ni, tapi kok mana isteri juga yang ke depan, kok mana isteri juga yang bantu. Mana anda adalah orang yang paling bermanfaat bagi suamimu. Marahlah dia macam mana pun, tapi anda lah orang paling berguna sekali dalam hidup dia. Dah, itu je orang tu. Dia marah-marah lah. Itu dia punya pasal lah. Dia nak marah. Jenis yang pemarah nak marah. Macam mana? Dah nafsu yang menjadi tunggangan hidupnya. Macam tu. Habis Ustaz, kalau isteri marah Ustaz, suami, kalau isteri marah jekah balik. Mana boleh. Didik isteri, marah balik nafsu dia. Macam tu. Bukan marah isteri, marah nafsu. Tapi Ustaz, isteri kena sekali. Nasib lah, siapa suruh duduk marah dengan badan, dah tahu benda tu salah, pergi bubuh kat diri. Kena marah lah, nasib lah. Kita nak marah nafsu, dia ada sekali, kena sekali. Sebab tu jangan buat perangai-perangai yang mengundang kemarahan. Okay? Jadi jangan. Jadi kalau misal kata diri kita ini menterjemahkan kemurkaan Allah, maka kita akan jadi orang tidak berguna. Masya Allah, hati-hati. Orang yang, orang kata apa, menyusahkan orang, mulut yang tiada kebaikan, kata-katanya membimbangkan, perbuatannya meresahkan. Jadi dia tidak mencapai tahap Nabi kata, al-muslimu man salima muslimu
min lisani wa yadi. Al-muslimu man salima muslim. Muslim yang sebenar itu adalah yang orang selamat daripada lisan kata-katanya, wa yadi tangan dia. Mana orang duduk dengan dia, orang selamat dengan dia. Orang tak resah, tak takut ancaman dia. Itu orang muslim, al-muslimun. Sesungguhnya muslimun itu adalah orang yang mukminun. Sudah pasti orang yang muslimun itu adalah orang yang mukminun. Time kena marah memang tak boleh berakai. Itulah dia. Sebab apa? Kita dah terikut dengan nafsu. Terikut dengan nafsu. Baik. Ustaz, adakah solat dan ridha Allah? Solat tengah malam tak tinggal sedekah tapi dia belum khatam Quran, dia sedang belajar rajin. Ridha Allah ni bukan diukur dengan amalan yang banyak. Ridha Allah ni diukur dengan ketenangan ketika beramal. Tak kisah amalan apa pun. Puan, tak kisah amal apa pun. Dia tenang dalam beramal. Amalan pula bukan amalan satu saja, amalan keseluruhannya. Kalau solat malam tu dia tenang, tiba-tiba nak malam ke yang amalan lain dia mula resah dengan suami tu utama dia itu maknanya tiada kesempurnaan. Jangan memilih-milih, jangan ukur hubungan kita dengan Allah itu dengan hubungan amalan, sebab amalan tidak menghubungkan kita kepada Allah. Yang menghubungkan kita kepada Allah itu adalah keyakinan kita kepada Allah dan beramal dengan yakin. Jadi selagi mana amalan itu tidak jatuh kepada contoh wajib, kalau tak sempurnakan yang wajib, itu ialah murka Allah lah. Allah tak ridha kewajipan kita ditinggalkan. Tapi dalam hal-hal yang tak ada jatuh pada kewajipan, macam tidak khatam Quran, itu bukan satu kewajipan. Jadi jangan diberat-beratkan benda yang tak wajib. Ingat, ini dalam amalan hati-hati. Sebab ramai orang melihat dengan amalan semata-mata, kemudian dia banyak amal dekat dengan Allah. Tak semestinya. Yang Nabi dah ulangkan banyak kali. Nabi kata amalan yang sedikit dan istiqomah itulah amalan yang paling dicintai Allah. Satu, keduanya, amalan yang Nabi kata yang paling Allah suka adalah amalan yang pertama, solat fi waktiha. Kemudian berkhidmat dengan birwalidaini ihsan, buat baik dengan mak ayah. Kalau isteri, buat baik dengan suami. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Itu tanda. Jadi amalan itu adalah dengan hati yang tenang. Kita merasakan kesempurnaan kita dalam beramal. Allah bagi sifat tu. Jangan diukur dengan ya, kita sebenarnya yang disuruh itu kumpul pahala, bukan kumpul amalan. Kita beramal banyak supaya ada pahala yang banyak di dalam amalan yang banyak itu. Kita tak tahu mana satu yang ada pahala. Jadi beramallah banyak. Tapi jangan salah faham, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi menuntut ilmu pun berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kumpul pahala. Ada ketika pahalanya direct. Cuba dengar kubasan saya subuh tadi. Ada saya ceritakan tentang ada orang yang Allah letakkan dia ridha tu, yang panggil apa, shortcut terus dapat ridha Allah yang besar kerana amalan sedikit. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ya, sida mida. Itulah sebagai tugas kita. Sayang orang keliling dengan kasih sayang Allah. Kerana dengan kasih sayang Allah sajalah kita boleh menyayangi. Sebenarnya kita tak ada kasih sayang. Nafikan kasih sayang pada diri. Yang kita sayang itu adalah kasih sayang Allah. Nak beritahu, Nabi kata timbangan yang paling berat di akhirat nanti adalah akhlak. Sebab apa? Contoh kasih sayang tadi. Sayang ni dia non-stop. Dia kalau sayang 24 jam, 24 jam. Kalau 10 tahun, 10 tahun sayang. Bayangkan nak ukur macam mana satu. Keduanya, kasih sayang itu sifat Allah. Nama Allah. Jadi Allah lah. Allah lah yang akan menghukum ataupun membalas yang sebaik-baiknya. Itu cerita dia. Sebab tu
sifat itu lebih besar ganjaran dia. Bersifat dengan sifat yang baik. Walaupun dia dah buat solat tadi, dia baca Quran, dia buat semua amalan-amalan tu, tapi sifat dia itu lebih mendahului amalan tadi. Itu dia. Sebab tu contoh macam pelacur bagi minum air kepada anjing kan. Ni bukan suruh jadi pelacur ni, tapi nak tengok bagaimana besarnya rahmat Allah atas kasih sayangnya. Jadi si pelacur itu bagi minum kepada si anjing. Anjing yang mana dipandang oleh masyarakat, oleh manusia ini dengan binatang yang najis mughalazah, najis berat kan. Dan si pelacur itu dengan sifat dirinya pelacur, dia tahu diri dia pelacur banyak dosa. Tapi ketika dia buat kebaikan itu kasih sayang. Dia buat dengan kasih sayang kerana menyayangi makhluk Allah, walaupun makhluk itu anjing. Ni dah macam anjing, amboi. Orang tu tak anjing kata macam anjing. Kalau kita mengasihi anjing, adakah perlukan balasan? Adakah perlu anjing tu cakap I love you back, I love you too ke? Anjing tu kena ke? Tak, anjing tu tak return apa-apa pun kan. Kita ni macam-macam return dapat dah, macam-macam bagi pun tak boleh dapat tanda lagi kasih sayang Allah Ta'ala. Masuk syurga bagi minum air anjing, masuk syurga. Dah kalau bagi minum kat suami, bagi minum kat isteri, bagi minum kat anak-anak, takkan tak masuk? Atau kita bagi minum dengan diri kita, nampak mulia, nampak suami itu hina, nampak diri mulia, nampak isteri itu hina, bagi mengambil beras aku, tak mendatangkan apa-apa. Nampak? Tak bolehlah macam tu kan. Kita kena dengan kasih sayang Allah, itulah akan diangkat masuk ke syurga. Itu timbangan yang paling berat. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT, kadang-kadang kita bagi, kita pandang sebelah mata dengan orang yang kita beri. Walhal yang kita bagi itu kadang-kadang memberikan peluang untuk kita mendapat kasih sayang Allah SWT kan? Baik, jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah, sebab tu jangan kita semua kata nak masuk syurga, tapi kita masih melihat diri kita, masih melihat perbezaan antara makhluk sesamanya. Ya benar, suami rasa bangga dengan diri dia, boleh sara isteri-isteri dia. Rasa hebat. Isteri pula rasa hebat, kalau tak ada dia, tak adalah suami. Suami ni agak aku je. Tak boleh macam tu sedang jemaah yang ta'ala. Tengok dengan kasih sayang Allah, walaupun si pelacur dan si seekor anjing, walaupun dua-dua ni tidak memberikan apa-apa makna pun kalau kita cerita dalam kehidupan, tapi boleh membawa ke syurga. Jadi Allah nak apa sebenarnya? Apa sebenarnya poin dia? Poin adalah dengan kasih sayang Allah, bukan dengan diri kita. Lalu nampaklah kebesaran Allah, buatlah dengan mengharapkan balasan dan redha pada Allah SWT. Itu cara dia. Yang ini yang payah nak buat. Sebab apa? Tadi keakuan banyak sangat. Benar. Sebab apa? Terperangkap dengan dunia. Ni isu kita pada pagi ni. Jadi bebaskan jiwa kita daripada perbincangan dunia. Allah rugi. Sebenarnya Allah nak bagi kita masuk syurga sebenarnya. Masya Allah. Tapi itulah, kita kena selalu memperbarui perbahasan ni, kena selalu bahas. Jangan ingat kita dah tahu ya. Kadang-kadang orang dengar, alah dah tahu. Kalau dah tahu, kenapa masih waru biru? Kalau dah tahu, kenapa masih lagi main takut-takut dengan suami, takut-takut dengan isteri? Kenapa masih hidup dalam ketakutan? Why? Kalau dah tahu, kenapa masih berkira-kira? Ya Tuan Luqman Hakim, payah juga nak buat tu sebab buat dengan diri. Sebab tu kena buat dengan Allah. Kasih sayang Allah. Sebab kita takkan mampu menyayangi kalau tidak disayangi oleh Allah. Maka dengan Allah. Dengan Allah. Itu maksudnya. Maka aku menyayangi kamu dengan Allah, bukan dengan diri aku. Dengan Allah. Namanya bismillah tu. Mohonlah pertolongan Allah. Kurniakan ma'rifatmu, basirahmu, pimpin aku dengan cahayamu. InsyaAllah, saya kira cukup setakat itu dulu. Walaupun maaf daripada saya. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Utsman Ibnu Islam benar. Isu kita sebenarnya kita terikat, terperangkap dengan dunia. Kita menduniakan perkara yang bukan dunia. Kasih sayang bukan dunia. Cinta bukan dunia. Kaya bukan dunia. Dunia itu binasa. Cinta itu sifat Allah. Kaya itu sifat Allah. Nampak tidak? Jadi sebenarnya Allah Ta'ala. Jadi jangan kita terperangkap lagi dengan perbahasan batil. Mudah-mudahan kita mampu merungkai dengan kebenaran, insyaAllah. Itu saja.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.